Selamat sejahtera, Vanakkam Tachahau. Saya Suman Sivam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu isu yang panas dan satu isu yang bertragedi untuk negara kita, iaitu 8 budak-budak basikal lajak dilanggar mati oleh seorang pemandu kerani. Isu ini saya tidak perlu menyatakan kronologinya sebab masing-masing rakyat hampir faham apa yang sebenarnya terjadi pada 2017. Hari ini saya kembali di sini untuk memberi pendapat saya dan cadangan saya kepada masyarakat untuk kerajaan untuk kita lebih mengambil iktibar dan pengajaran daripada insiden tragedi ini. Ya, pertama, masing-masing rakyat Malaysia memberi pendapat menggunakan emosional mereka dan sentimen mereka. Itu tidak ada masalah sebab itu berkaitan dengan isi hati mereka. Tidak ada masalah. Tapi masyarakat kena faham di sini perkara ini dibuat kajian oleh pihak berkuasa dan mereka mensabitkan kesalahan kepada pesalah mengikut fakta-fakta yang diterima oleh pihak berkuasa. Rakyat kena faham sistem perundangan kita tidak menggunakan emosional dan sentimen untuk menghukum pesalah tersebut. Ya, kita kena faham di sini. Ya, dan lagi satu yang saya dapat lihat, rata-rata masyarakat di sini menyatakan pendapat mereka, hukum keluarga mereka dulu. Ibu bapa mereka tu perlu dihukum dulu mengikut Akta Kanak-kanak. Ya, saya setuju dengan perkara itu, tidak ada masalah. Tetapi di sini kita kena faham, hukuman kepada ibu bapa yang leka dan cuai itu diberi serta-merta semasa mereka kehilangan 8 orang anak kesayangan mereka. Itu hukuman diberi untuk mereka serta-merta. Dan hukuman kepada pesalah itu adalah setimpal. Setimpal diberikan oleh budi bicara mahkamah ataupun hakim. Ya, di situ kita kena faham dan isu ini pun belum ada penyelesaian lagi dan rata-rata masyarakat memberi pendapat yang berbeza-beza sehingga ada yang memainkan perkauman, ada yang mempermainkan emosional. Kita faham di sini. Ini berkaitan dengan undang-undang emosional dan emosional dan sentimen tidak value dan tidak boleh diguna pakai untuk mengkaji insiden-insiden tersebut. Ya, kita kena faham di sini sebagai masyarakat. Dan cadangan saya kepada kerajaan masyarakat perlu mengambil iktibar daripada insiden ini. Perkara ini jadi untuk kita berfikir ataupun menyelesaikan masalah ini. Masalah basikal lajak ini tidak ada penyelesaian sehingga hari ini. Dan kita pun dapat lihat di merata tempat ada juga budak-budak yang bermain di tepi jalan, di highway. Kita faham situasi tersebut. Tetapi apa yang kita perlu faham di sini, kerajaan perlu mengambil langkah untuk mendekati budak-budak basikal lajak ini. Memberi platform kepada mereka. Sebab apa? Tenaga kanak-kanak tidak seperti tenaga kita. Kita kena faham di sini. Tenaga mereka berbeza dan semangat mereka berbeza. Oleh itu, apa yang perlu kerajaan buat? Bincang di parlimen untuk menyelesaikan masalah. Bukan nak mempolitikkan isu-isu berkaitan begini. Sebab ini akan jadi satu isu perkauman yang besar. Sebab apa? Yang langgar itu adalah berbangsa Cina. Yang meninggal itu adalah berbangsa Melayu. Perkara itu akan melibatkan orang politik mengambil kesempatan terhadap rakyat untuk mempolitikkan isu begini. Sebab isu begini lebih pada keadilan dan keterangan-keterangan kepada masyarakat. Bagaimanakah tragedi ini berlaku? Bagaimanakah proses undang-undang ini akan berlaku pada situasi tersebut. Kita kena faham di situ. Jangan menghukum mereka dengan emosional, dengan sentimen. Itu tidak patut. Kita boleh beri pendapat masing-masing di sini. Tapi pendapat jangan sehingga menghina bangsa, menghina sistem perundangan kita, menghina pelbagai orang yang tak ada kaitan. Sebab ini saya dah kata, ini lebih daripada kajian kes yang dijalankan oleh pihak berkuasa dan fakta-fakta yang diambil oleh pihak berkuasa untuk mensabitkan kesalahan tersebut. Kita kena faham. Kita kena faham. Rakyat Malaysia ini kena faham.
undang-undang seperti ini akan diguna pakaikan untuk B40. Bila kita lihat di luar sana undang-undang yang kita lihat, undang-undang ni boleh dikatakan tidak sama adil, ya, ataupun proses yang begitu lama boleh dijual beli. Itu pendapat saya peribadi. Sebab apa? VVIP yang ada satu kes rasuah, ada kes rogol, ada kes dadah, ada kes, pelbagai kes yang mengakibatkan undang-undang tidak diambil pengajaran, tidak diambil tindakan begitu pantas, ya. Dan kes ini pun begitu lama juga dijalankan, tetapi hari ini kita dapat keputusan. Keputusan ini bagi pendapat saya adalah setimpal dengan apa yang berlaku. Ramai juga persoalkan perkara ini, macam mana budak itu boleh terlepas daripada kawalan keluarganya sehingga bermain di tepi jalan, ya. Tepi jalan, ya, itu salah tetap salah. Tapi kalau nak menghukum kepada keluarga budak-budak itu, tidak setimpal. Sebab apa? Hukuman mereka tidak diberi serta-merta sehingga mereka mengkorbankan diri. Dan itu adalah satu satu insiden ataupun tragedi kepada ibu bapa mereka yang begitu sedih. Begitu sedih. Ya, harap semua rakyat Malaysia boleh bagi pendapat yang bernas. Sebab saya kata, bukan ini pendapat saja, jangan marah saya, jangan maki saya. Ini pendapat saja. Hukuman setimpal pada keluarganya sudah diberi. Ya, kita tidak perlu beri lagi mengikut undang-undang. Mengikut undang-undang, isu begini jadinya untuk kita berfikir panjang untuk mencari penyelesaian. Harap pihak kerajaan boleh mendekati pihak ibu bapa budak basikal lajak, mendekati budak basikal. Sebab apa? Azizul Azni Awang pun pernah, Datuk Azizul Azni Awang pun pernah berkata, ya, dia kata dekati budak-budak basikal lajak ini, remaja yang berminat dengan berbasikal ini, memberi peluang kepada mereka. Esok mereka akan jadi masa depan negara kita. Sebab kita yang abaikan, sebab pihak berkuasa yang abaikan. Sebab apa saya katakan pihak berkuasa yang abaikan? Mereka tahu isu ini begitu besar dan tidak boleh dikawal begitu, apa orang cakap, begitu nyata oleh pihak berkuasa, begitu terang. Tapi kalau pihak berkuasa tidak boleh mengawal perkara ini dengan tidak terang, rakyat Malaysia ataupun masyarakat pun tidak boleh. Dan saya punya pandangan, saya memberi nasihat kepada masyarakat-masyarakat, bila jumpa dengan budak-budak ataupun remaja berbasikal rajak, berhenti, cuba tanya dia, kenapa buat begini dek, di manakah ibu bapa? Sebab sebagai rakyat, sebagai masyarakat, kita pun perlu mengambil berat terhadap mereka. Jangan bila dah jadi masalah baru kita nak menghukum, baru kita nak cari salah di sana di sini. Sebab di sini kita bukannya hakim, kita bukannya lawyer, dan kita bukannya dalam situasi tersebut. Sebab saya pun bagi pendapat atas dasar, ya, undang-undang, atas cara undang-undang. Sebab apa? Rakyat Malaysia ini bagi pendapat sehingga mengguriskan hati masing-masing. Sebab saya lihat perkara ini lebih pada kita berfikir dan kita mengambil iktibar dan kita mengambil pengajaran daripada isu tersebut. Ini adalah satu tragedi yang perlu kita catatkan dalam sejarah. Bagaimana perkara ini berjadi, bagaimana perkara ini diselesaikan. Harap pihak-pihak di Parlimen, YB, menteri-menteri membangkitkan isu ini untuk penyelesaian sehingga tidak menjadikan satu lagi masalah besar. Ya, cari penyelesaian hari ini, baru kita akan dapat pada masa akan datang. Hari ini kita mula, esok akan kita dapat. Tapi sehingga hari ini masalah ini tidak selesai, remaja-remaja begini yang bersemangat, yang bertenaga, hilang begitu saja, tanpa ada bimbingan oleh keluarga, tanpa ada bimbingan daripada masyarakat, tanpa bimbingan daripada kerajaannya sendiri. Budak-budak beginilah yang akan memberi nama baik kepada negara. Saya tidak akan menyalahkan budak-budak basikal lajak. Mereka itu budak, remaja. Mereka itu tahu perkara itu salah, tapi mereka ingin mencuba. Sebab semangat kanak-kanak, kita semua yang menonton video ini pernah mengalami zaman kanak-kanak, zaman remaja. Semangat yang dibawa oleh remaja dan kanak-kanak berbeza dengan yang dewasa. Itu kita kena faham. Itu saya katakan, cari penyelesaian yang boleh menyelesaikan masalah ini. Jangan begitu berlarutan. Sebab apa? Berlaku lagi sekali lagi, penyesalan tidak guna.
kita menyesal kemudian tidak guna. Kita cuba orang cakap banteras daripada awal, memberi pandangan, memberi sokongan kepada budak-budak begini, remaja-remaja begini. Sekian, terima kasih daripada saya, Suman Sibam. Ini adalah pendapat kecaman ataupun penghinaan, tidak perlu. Saya memberi pendapat daripada pemikiran saya. Sekian, terima kasih.